Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Peristiwa Isra' Mi'raj ingatkan umat Islam pentingnya mempertahankan Baitul Maqdis. Juga bahagian pendakwaan dan penguatkuasaan dalam sistem kehakiman syariah perlu dipisahkan daripada Jabatan Agama Islam di setiap negeri. Peristiwa Isra' Mi'raj yang dilalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW bermula di Baitul Maqdis meninggalkan kesan sentimental kepada umat Islam. Justru sebarang pencerobohan oleh Zionis ke atas Masjidil Aqsa turut dirasai umat Islam di seluruh pelosok dunia dan menjadi tanggungjawab semua untuk memelihara kesuciannya. Timbalan Dekan Jaringan Industri Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif berkata, walaupun pelbagai onar dilakukan Israel terhadap masjid ketiga suci itu, umat Islam seharusnya terus berjuang dengan pelbagai cara bagi memastikan Masjid Al-Aqsa kembali menjadi milik umat Islam sepenuhnya. Menurut beliau, walaupun tiada warid iaitu sumber dari Al-Quran dan hadis berkenaan kesucian masjid itu seperti mana Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, namun negara-negara Islam perlu bersatu padu bagi mempertahankan kiblat pertama umat Islam. Macam mana dan kaedah caranya perlu difikirkan dan perlu dilakukan bersama oleh seluruh negara-negara Islam supaya kita tidak ditindas, umat Islam tidak ditindas di sana, di Gaza, sehingga mereka dibunuh di tanah sendiri, mereka dihina di tanah sendiri. Jadi kita kena fikirkan sesuatu, kita kena bersama, kita kena bersatu dalam banyak isu supaya kebebasan Gaza itu, kebebasan Palestin diberikan semula kepada hak umat Islam di sana. Jelas beliau, bagi membina perpaduan dalam kalangan negara Islam, sejarah telah membuktikan ketokohan Nabi Muhammad SAW ketika membina keunggulan Madinah. Itu sebabnya kita cuba mengambil semangat perpaduan di Madinah Al-Munawwarah sebagaimana yang kita lakukan di Malaysia ini, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin menjadikan pentadbiran di Malaysia ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Rakyatnya, pengikutnya, umat Nabi Muhammad ketika itu semua mempunyai jiwa madani, jiwa yang inginkan kepada kemajuan tanpa mengabaikan tanggungjawab kepada agama. Isra' Mi'raj yang berlaku pada 27 Rejab menjadi salah satu peristiwa bersejarah kerana ketika itulah turunnya perintah solat 5 waktu kepada umat Islam. Ia juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ingatan kepada manusia bahawa tidak semua perkara perlu diwajarkan dengan sains dan teknologi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tawaran terbaru Hamas berhubung syarat gencatan senjata serta pembebasan tebusan yang disifatkannya sebagai khayalan Hamas. Netanyahu dalam pada itu terus berikrar untuk menghapuskan kumpulan pejuang itu sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan tebusan. Netanyahu yang masih dengan keangkuhannya itu menegaskan tuntutan Hamas tidak akan membawa kepada pembebasan tebusan dan akan mengundang kepada siri pembunuhan beramai-ramai selain menjadi malapetaka besar buat negara haram itu. Semalam, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken bertemu Netanyahu di Baitul Maqdis bagi mendesak gencatan senjata di Gaza selepas 5 bulan perang. Hamas sebelum ini mencadangkan gencatan senjata selama 4,5 bulan di mana semua tebusan akan dibebaskan dan Israel mengundurkan tenteranya dari Gaza sekaligus menamatkan perang. 3 syarat utama gencatan senjata oleh Hamas merangkumi pembebasan tebusan Israel sebagai pertukaran kepada tahanan wanita dan kanak-kanak di penjara Israel serta pengunduran tentera Israel dari Gaza.
Bagaimanapun, Blinken yang telah mengadakan rundingan bersama Qatar dan Mesir berkata masih ada ruang untuk rundingan ke arah gencatan senjata dan perjanjian damai. Netanyahu dalam masa sama telah mengarahkan tentera Israel agar bersedia untuk operasi di Rafah dan Tengah Gaza yang kononnya menjadi kubu terakhir Hamas. Menteri Pertahanan Israel turut mengesahkan bahawa Rafah menjadi sasaran serangan seterusnya dan mencetuskan kebimbangan lebih 1 juta rakyat Gaza yang berlindung di sana. Dan ketika Netanyahu mengarahkan tentera Israel agar bersedia untuk operasi di Rafah, kawasan itu kini sudah berada di ambang kemusnahan. Siri pengeboman semakin sengit dan menandakan bahawa pencerobohan darat semakin meluas. Seperti biasa, tentera Zionis melancarkan serangan udara dengan menjadikan kediaman orang awam sebagai sasaran. Serangan tersebut meliputi seluruh bandar Rafah sama ada di barat, selatan, timur dan tengah Rafah sehingga menyebabkan kehilangan banyak nyawa termasuk kanak-kanak. Setakat awal pagi tadi, operasi mengeluarkan mangsa di bawah sisa runtuhan giat dijalankan dan mangsa cedera dikejarkan ke hospital Kuwaiti. Serangan udara Israel ke arah sebuah kereta turut menyebabkan pegawai tertinggi Palestin terbunuh. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran sekiranya Israel meneruskan serangan di Rafah, ia akan memberikan kesan serantau yang besar. Ketika berucap pada Perhimpunan Agung PBB, Guterres turut memberi amaran bahawa dunia sedang memasuki zaman huru-hara berikutan perpecahan dalam Majlis Keselamatan PBB UNSC. Beliau turut menyeru mengenai perubahan kepada UNSC dan sistem kewangan antarabangsa. 300,000 rakyat Gaza yang terkepung di utara Gaza berdepan kebuluran jika tiada sebarang perjanjian gencatan senjata dicapai. Ketika lebih 10 negara menggantung bantuan dana kepada agensi bantuan buat pelarian Palestin UNRWA, Norway sebaliknya menyalurkan 26 juta dolar Amerika kepada badan dunia berkenaan. Tegas Norway, sokongan mereka terhadap usaha UNRWA adalah lebih penting ketika rakyat Gaza berdepan kelaparan dan sistem kesihatan yang telah runtuh. Sebelum ini, lebih 10 negara menggantung bantuan kepada UNRWA selepas Israel menuduh 12 kaki tangan badan dunia itu terlibat dalam perang Hamas Gaza sejak 7 Oktober lalu. Penangguhan bantuan itu memberi tekanan kepada UNRWA ketika rakyat Palestin terdesak untuk mendapatkan makanan, minuman serta tempat perlindungan. Sementara itu, penunjuk perasaan berkumpul di luar pejabat utama UNRWA di Ramallah, Tebing Barat bagi membantah pembekuan dana untuk agensi PBB terbabit. Dan di sebalik pembantaian Gaza melebihi 120 hari itu, ibu bapa cuba mencari jalan untuk menenangkan anak-anak mereka yang hidup dalam ketakutan. Antaranya membawa anak-anak bermain di taman permainan untuk mengalihkan fikiran mereka daripada perang dan cuba mengembalikan alam kanak-kanak yang normal. Kanak-kanak di Rafah dibawa ibu atau bapa mereka ke taman permainan supaya mereka dapat melupakan sejarah hitam dalam hidup mereka. Antaranya bermain roda Ferris dan buayan. Selama lebih 120 hari ini, mereka hidup dalam situasi terburuk. بنجيبه حتى يفرغوا عن نفسهم على سبة يعني انه يعيش الاجواء الايام العاديه، احنا بنحاول ننسيهم ايش الحرب ونحاول ما نفرجهمش على المجازر اللي بتصير بحق الاطفال وبحق المدنيين. الاولاد مش مبسوطين، يعني ايش بدنا نسوي؟ عايشين برعب وخوف الاولاد اطفال، فبدنا نفرغ عنهم نفرحهم شويه، ما دام ما يعيشوا بالخوف والرعب هذا اللي عايشين فيه. والله بنرفع عليهم على اساس بيفزعوا في الليل من صوت القصف صوت الانفجارات اللي بتصير وهذا، فاجينا نرفع عليهم هيك عشان تغيير جو وامورهم تتحسن شوي نفسياتهم. Setakat ini 27,585 rakyat Gaza telah terbunuh dengan 11,500 daripadanya merupakan kanak-kanak, manakala 66,978 lagi cedera sejak perang 7 Oktober. Jumlah tahanan Palestin di penjara Israel mencecah 3,484 pada akhir Januari, termasuk sekurang-kurangnya 40 kanak-kanak dan 11 wanita. Menurut Persatuan Tahanan Palestin PPS, jumlah tahanan menyaksikan peningkatan ketara dan jumlah itu tidak pernah direkodkan pada tahun Intifada pertama pada 1987.
Pihak berkuasa Israel mengeluarkan lebih 3,400 perintah penahanan termasuk perintah baharu dan diperbaharui sejak permulaan pencerobohan ke atas Gaza pada 7 Oktober tahun lalu. November mencatat kadar tertinggi pengeluaran perintah tahanan iaitu 1,120 perintah dengan menyasarkan semua golongan termasuk kanak-kanak, wanita, aktivis dan wartawan. Jumlah tahanan sebelum 7 Oktober adalah kira-kira 1,320 menurut persatuan itu. Sementara itu, Arab Saudi menetapkan 2 syarat jika negara haram Israel ingin menormalisasikan hubungan dengannya. Putera Mahkota Muhammad Salman bertegas tamatkan konflik di Gaza dan laluan yang jelas serta boleh dipercayai untuk penubuhan negara Palestin. Arab Saudi tidak pernah mengiktiraf Israel dan tidak menyertai Perjanjian Abraham 2020 diselaraskan oleh Amerika yang menyaksikan jirannya di Teluk Bahrain dan Emirat Arab Bersatu UAE serta Maghribi menjalin hubungan rasmi dengan Israel. Setiausaha Negara Amerika Syarikat AS Anthony Blinken mendakwa pemerintah Arab Saudi mengulangi minat dalam hubungan dengan Israel tetapi mahu konflik Gaza ditamatkan dan Palestin diiktiraf negara berdaulat. Pentadbiran Presiden AS Joe Biden juga mendesak Arab Saudi untuk mengambil langkah yang sama. Namun Riyadh menetapkan beberapa syarat termasuk jaminan keselamatan daripada Washington dan bantuan membangunkan program nuklear awam. Momentum itu terhenti selepas Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu mencetuskan perang Israel-Palestin. Seminggu kemudian, sumber yang arif dengan rundingan jalinan hubungan Arab Saudi-Israel memberitahu AFP bahawa Arab Saudi sudah menghentikan proses itu. Baik, selepas ini kes rogol bawah umur, sarjan mengaku tidak bersalah. Berita Al-Hijrah, bahagian pendakwaan dan penguatkuasaan dalam sistem kehakiman syariah perlu dipisahkan daripada Jabatan Agama Islam di setiap negeri atau JAIN. Pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Abu Hafiz Salihuddin berkata, 2 bidang kuasa itu wajar dinaik taraf sebagai sebuah agensi yang lebih eksklusif selaras peranannya agar tugas dan sistem pelaksanaannya lebih fokus, sistematik dan berkredibiliti sekaligus memperkasa martabat dan kedaulatan undang-undang syariah di negara ini. Saya ingin menegaskan bahawa memperkasakan mahkamah syariah ini bukan sahaja melihat kepada bidang kuasanya. Ia perlu melihat kepada struktur, fasiliti kepada mahkamah syariah itu sendiri. Mahkamah syariah itu perlu untuk diperkasakan daripada segi perjawatan yang lebih bermaruah. Ia perlu juga diberikan kepada latihan kepada bukan sahaja kepada hakim, kepada penguatkuasaan, kepada pendakwaan dan juga yang lain-lain. Di peringkat negeri, kerana kuasa mahkamah syariah ini di peringkat negeri, di bukan persekutuan, maka perlulah untuk dipisahkan bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan itu daripada Jabatan Agama Islam. Pemerkasaan sistem dan perjawatan itu katanya perlulah melibatkan latihan yang mampan agar kaedah pelaksanaannya lebih profesional dan tidak mudah diganggu-gugat dengan sebarang sentimen. Ia termasuklah melibatkan jusasi di semua peringkat sistem kehakiman syariah seperti hakim, pendakwa raya, peguam bela, siasatan dan lain-lain. Selain itu katanya sentimen politik dan emosi perlu dielakkan agar keputusan-keputusan yang dibuat tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang akhirnya akan menimbulkan isu dan kontroversi dalam masyarakat. Oleh yang demikian, kita perlu elakkan daripada sentimen-sentimen yang ditunggangi oleh politik, ditunggangi oleh emosi, namun melihat secara jelas apakah yang termaktub di dalam fakta perlembagaan persekutuan, apa yang telah pun diberikan dalam pemisahan kuasa federal dan kuasa negeri, dan jangan jadikan isu ini sehingga akhirnya kita marah di atas perkara yang bukan fakta, bukan kebenarannya. Oleh yang demikian saya seru supaya hal ini dibincangkan secara matang dan masak. Sekiranya perlu untuk diperbaiki, bahkan di peringkat persekutuan telah pun ada satu jawatan kuasa khas di bawah MKI bagi melihat kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam membentuk dan juga menggubal undang-undang syariah. Dalam perkembangan berkaitan, esok Mahkamah Persekutuan Putrajaya bakal mengumumkan keputusan kes petisyen yang difailkan Peguam Nik Ilin Zurina Nik Abdul Rashid terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan dalam enakmen jenayah syariah negeri itu terbatal dan tidak sah.
November tahun lalu, Nik Ilin Zurina memohon Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan supaya 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Seorang pegawai kanan polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan merogol pelajar berusia 16 tahun di hadapan tempat meletak kereta sebuah pasaraya awal bulan lalu. Mengikut pertuduhan, Syaril Amir Syari, seorang pegawai kanan berpangkat sarjan, melakukan jenayah tersebut di dalam kereta di hadapan tempat meletak kereta pasaraya Econ-Safe, Sri Iskandar. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada 12 Januari 2024 pada pukul 4 petang. Tertuduh yang mempunyai 5 orang anak didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Kes akan disebut semula 25 Mac depan. Media sebelum ini melaporkan seorang pelajar berusia 16 tahun mendakwa dirinya dirogol anggota polis berpangkat sarjan di kawasan meletak kereta di sebuah pasaraya di daerah Perak Tengah. Suspek didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap mangsa sebanyak 2 kali pada lokasi, tarikh dan masa yang berbeza. Seorang warga Mas berusia 66 tahun direman 7 hari atas pertuduhan mencederakan seorang bayi perempuan jagaannya berusia 11 bulan. Bayi itu dikatakan dipukul pengasuh di sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Nilai, Negeri Sembilan, Isnin lalu. Siasatan terhadap pengasuh tersebut dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Abdul Malik Hasim dalam kenyataannya memaklumkan penangkapan ke atas suspek dibuat anggotanya dari bahagian siasatan jenayah IPD Nilai kira-kira jam 12.30 tengah hari semalam. Ia susulan laporan polis yang dibuat seorang wanita berusia 20-an di IPD Nilai kira-kira jam 6.12 petang Selasa lalu yang menyatakan anak perempuannya telah didera di pusat asuhan terbabit. Siasatan awal polis mendapati kejadian berlaku pada Isnin lalu antara jam 8 pagi hingga 6.18 petang dan semakan rakaman kamera lita tertutup CCTV mendapati suspek telah memukul mangsa. Hasil keterangan pakar perubatan yang merawat mangsa menyatakan mangsa mengalami kecederaan bengkak di bahagian mata, kemungkinan terkena objek yang keras. Pusat asuhan tersebut telah beroperasi lebih kurang 20 tahun dan penubuhannya mendapat kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sembilan. Seorang penganggur mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas 2 pertuduhan iaitu melakukan cubaan bunuh terhadap pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan gagal mematuhi isyarat berhenti 19 Januari lalu. Tertuduh Muhammad Nur Nashrik Nawawi, 28 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nuriah Osman selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan cubaan bunuh dengan melanggar Muhammad Azrin Abdul Wahab, 44 tahun, ketika tertuduh memandu per-2 kancil hingga mangsa cedera dan mengetahui perbuatan itu boleh menyebabkan kematian. Perbuatan itu dilakukan di Sukatan Jalan Raya hadapan Akademi JPJ Malaysia Wilayah Timur, Jalan Kuala Krai, Kota Baru, 9 malam pada 19 Januari. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa gagal mematuhi isyarat untuk berhenti yang diberikan oleh pemandu penguatkuasa JPJ, Ahmad Syukri Ibrahim, 41 tahun, pada masa dan lokasi yang sama. Kes akan disebut semula 20 Februari. 2 lagi mangsa kepala air di Sungai Kenjo dekat Kampung Poh di Bedo telah ditemui mati lemas pagi tadi. Kedua-dua mangsa dikenali Hana Mikaela, 7 tahun dan Hanum Marisa, 2 tahun. Mangsa ketiga yang berusia 2 tahun, seorang bayi perempuan ditemui kira-kira pukul 8.55 pagi kira-kira 3 km dari lokasi kejadian.
Selang beberapa minit kemudian, kira-kira pukul 9.05 pagi, seorang lagi mangsa kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun ditemui berdekatan Masjid Kampung Bidor. Semalam, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun, mangsa lemas pertama ditemui kira-kira 600 meter dari tempat kejadian. Kanak-kanak itu ditemukan di tepi sungai dalam keadaan tersangkut pada ranting kayu. Kira-kira 4 petang semalam, 6 sekeluarga dan seorang pembantu rumah terperangkap dalam kepala air ketika sedang berkelah di Sungai Kenjur, namun 3 yang lain selamat. Jenazah Azura Bani, ibu kepada 3 mangsa tersebut, selamat dikebumikan siang tadi. Jenazah kesemua anak Azura dibawa ke Masjid Al-Muhtadin Bidor untuk dikebumikan di sisi pusara ibu mereka. Baik, selepas ini penyakit 3 serangkai ubah kehidupan suami warga emas. Bersama berita Al-Hijrah, pelajar Pusat Pendidikan Tahfiz atau Pondok Pengajian Islam Persendirian di Pahang dilarang berada di bangunan yang tidak mematuhi prosedur keselamatan ditetapkan pihak berkuasa. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerajaan akan memantau setiap pusat pendidikan Islam persendirian dari semasa ke semasa melalui pihak berautoriti seperti pasukan bomba dan penyelamat. Itu menjadi keutamaan kita ya. Sebab kita mementingkan aspek keselamatan. Safety first. Ya. Dan saya juga seringkali mengingatkan sekiranya kita tidak mendapat kelulusan daripada pihak bomba, terutamanya kita tidak benarkan pelajar-pelajar kita berada di bangunan tersebut. Ini adalah perkara wajib yang mesti dipatuhi. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pecah Tanah Ma'had Tahfiz Negeri Pahang Cawangan Bapung dekat Lipis siang tadi. Tambah Datuk Seri Wan Rosdi, tindakan itu dilakukan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ujarnya kejadian seperti tragedi kebakaran melibatkan bangunan serta pelajar tahfiz yang berlaku di negara ini seharusnya menjadi iktibar dalam memastikan kejadian serupa tidak berulang. Sementara itu, penubuhan Ma'had Tahfiz Negeri Pahang Cawangan Lipis ini adalah yang pertama di Pahang Barat. Ia akan didirikan di atas tapak berkeluasan 4 ekar dengan kapasiti 150 pelajar dan dijangka siap pada April 2026 dengan menelan belanja sebanyak 15 juta ringgit. Untuk rekod, Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang telah berjaya mewujudkan ekosistem pendidikan tahfiz di Negeri Pahang di semua peringkat pendidikan bermula seawal 4 tahun dengan mewujudkan Tadika Tahfiz Negeri Pahang, Ma'had Tahfiz Negeri Pahang, Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang dan Sekolah Rendah Tahfiz Negeri Pahang. Kehidupan seorang warga emas berubah selepas diuji derita penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang dan jantung. Lebih menyedihkan, kini dia banyak bergantung dengan kerusi roda serta tongkat 4 kaki untuk bergerak kerana kakinya telah patah akibat terjatuh di kawasan rumahnya. Dan dugaan tersebut telah membuatkan Muniandi Subramaniam, 63 tahun, tidak dapat bekerja dan perlu mengharapkan bantuan kewangan. Muniandi terpaksa berharap kepada isterinya yang menjual sayur untuk kelangsungan hidup. Jelasnya ada kalanya wang bantuan tidak mencukupi kerana perlu membeli lampin serta barangan peribadi lain. Malah Muniandi juga perlu membuat dialisis 3 kali seminggu kerana kerosakan buah pinggang. 1 tahun dah tak boleh jalan. Saya pergi hospital, tidur, bagi ubat sampai sekarang sampai jalan. Boleh jalan, pakai itu apa? Jadi kayu dia boleh pakai, boleh jalan. Pergi tandas, kamu kacau bini lah. Bini pun tak boleh angkat saya. Namun Muniandi bernasib baik selepas berjaya menuntut tuntutan skim perlindungan kesihatan masyarakat Baisalam sebanyak RM8,000 pada tahun 2023. Ia sedikit sebanyak membantu dari segi kewangan keluarganya. Turut bersimpati dengan nasib Muniandi, skuad Hijrah Prihatin juga telah memberi sumbangan makanan kering untuk kegunaan mereka sekeluarga. Saya syukur sama Tuhan. Terima kasih. Pasal dia tolong saya. Saya dulu banyak tak percaya orang. Sekarang baru saya ingat sama orang. Betul orang tolong saya. Sementara itu, skuad Hijrah Prihatin turut memberi sumbangan kepada 48 penerima di projek perumahan rakyat PPR Batu Muda menerusi siri jelajah program tersebut dengan kerjasama Maisalam.
Dalam program tersebut turut disediakan kaunter MySalam bagi membantu lebih ramai golongan B40 untuk menggunakan MySalam sekiranya mempunyai masalah kesihatan. Alhamdulillah sepanjang 3 hari program kita bersama tim Hijrah Prihatin, sambutan yang diterima di pihak MySalam sendiri sangat menggalakkan. Ramai penerima manfaat datang dan membuat semakan serta mendapatkan info yang lebih lanjutlah berkaitan MySalam. Mungkin sebelum ni mereka hanya dengar MySalam ataupun hanya mendengar daripada orang lain. Kali ini kita berikan pencerahan lebih kepada mereka secara terus dan info yang tepatlah. MySalam, satu inisiatif di bawah Kementerian Kewangan, membolehkan golongan B40 yang tidak mempunyai skim perlindungan berbayar dilindungi dengan manfaat hospitalisasi serta perlindungan penyakit kritikal secara percuma. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.